Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 6. Baik, untuk kali ini kita akan membincangkan tentang cara untuk memahami risiko tingkah laku seksual. Okey, apa maksud risiko tingkah laku seksual ni? Risiko tingkah laku seksual ini adalah maksudnya awak kena faham apa yang akan terjadi dekat awak sekiranya awak terlibat dekat masalah tingkah laku seksual ni. Okey, terdapat beberapa contoh kejap lagi antara awak punya kesan kalau awak terlibat dalam masalah tingkah laku seksual ni lah. Okey, kita akan tengok sikit demi sedikit apa yang ada berdasarkan buku teks awak. Awak boleh tengok dekat dalam buku teks awak muka surat 10. Okey. Baik. Berikut adalah antara risiko tingkah laku seksual yang bakal terjadi kepada kamu sekiranya kamu terlibat dengan masalah tingkah laku seksual yang teruk ni lah. Okey, kita akan tengok. Antaranya adalah mendapat jangkitan penyakit seksual ataupun alat kelamin. Okey, ni adalah masalah dekat bahagian kelamin awak lah. Okey, alat sulit awak, penyakit. Okey, berkaitan dengan bakteria. Yang kedua, risiko kehamilan. Okey, kalau untuk perempuan dia mungkin akan mengandung. Okey. Yang ketiga adalah risiko ketagihan seksual. Okey, ini adalah masalah ketagihan. Okey, ketagih untuk melakukan aktiviti yang tak baik. Yang seterusnya adalah risiko HIV. Okey, HIV ni adalah penyakit. Okey, kejap lagi kita akan tengok. Seterusnya adalah risiko AIDS. Okey, AIDS juga adalah satu jenis penyakit yang mana awak perlu tahu. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak akan buat search. Okey, HIV dengan AIDS ni dia berkaitan. Okey, kita akan tengok. Baik. Untuk masalah yang pertama adalah kita akan membincangkan tentang risiko kehamilan. Okey. Tengok nampak tak? Hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Okey, kalau awak terlibat dengan masalah tingkah laku seksual, okey, gejala sosial yang teruk, awak dah terlanjur, okey, awak menyebabkan mungkin awak akan hamil, okey. Okey, kehamilan tanpa perkahwinan awak tahu dia adalah salah di sisi undang-undang. Okey, itu adalah orang kata tingkah laku yang tak baik dan semua orang akan pandang benda itu adalah perkara yang tak baik. Jadi awak perlu hindarkan daripada terjebak dengan tingkah laku seksual ni lah. Okey, awak takkan awak nak mengandung pada usia yang muda, betul tak? Jadi cegah sebelum terjadi. Yang kedua adalah risiko jangkitan penyakit seksual. Ini adalah berkaitan dengan penyakit untuk bahagian sulit awak lah. Okey. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan risiko jangkitan seperti gonorea, sifilis, ketuat kelamin dan juga herpes simplex. Okey, itu adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan hubungan seks bebas. Okey, jadi itu adalah semua orang kata penyakit yang biasa berlaku kepada orang yang membuat hubungan bebas. Okey, hubungan seks bebas ni maksudnya dia adalah antaranya adalah contoh macam dia buat hubungan sulit dengan orang yang ramai orang. Okey, itu adalah menyebabkan awak akan terdedah kepada penyakit jangkitan alat kelamin ni lah. Okey, berikut tu antara contoh-contohnya.
gonera, sifilis, ketuat, herpes. Itu adalah penyakit yang berkaitan dengan penyakit jangkitan pada alat sulit lah. Awak boleh buat awak punya kajian sendiri. Awak boleh search dekat dalam YouTube ataupun dekat Google untuk awak tahu gambar ataupun yang berkaitan dengan penyakit ni lah. Baik. Seterusnya, risiko ketagihan. Okey, tingkah laku seksual menyebabkan ketagihan untuk melakukan aktiviti seksual. Okey, individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks bebas dan melanggan pelacur. Okey, ini adalah risiko yang seterusnya, yang mana awak akan rasa mula ketagihan. Okey, awak akan terlibat dalam masalah seperti melanggan pelacur ataupun awak sendiri yang mungkin akan menjadi pelacur. Jadi apa yang penting awak kena elakkan sebelum apa-apa terjadi dekat diri awak. Baik. Seterusnya adalah risiko HIV. Okey, hubungan kita tengok gambar kat tepi ni adalah jenis virus HIV. Dia hampir macam coronavirus. Betul tak? Nampak betul tak? Okey, yang ni kalau kita tengok melalui teleskop, kita akan nampak macam bentuk inilah. Okey. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan virus, kurang daya tahan, penyakit atau HIV. Okey, HIV ni adalah satu penyakit yang mana dia akan buatkan daya tahan imunisasi badan awak rendah. Jadi awak akan senang untuk terkena penyakit-penyakit lain lah, virus-virus penyakit lain lah. Okey, itu adalah HIV. Awak punya sistem imunisasi badan awak akan jadi tak kuat. Okey. Seterusnya adalah risiko AIDS. AIDS ni hampir sama macam HIV lah. Okey. Tapi tengok apa yang dia cakap. Individu yang dijangkiti virus HIV berisiko tinggi untuk mendapat penyakit AIDS, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Okey, orang yang mengidap penyakit AIDS ni, dia akan jadi macam susah untuk dirawat dan persentage untuk teruskan hidup tu sangat kurang lah. Okey, kadang-kadang dia akan tahu berapa lama je lagi dia akan hidup. Jadi dia cuma boleh tambah masa untuk dia hidup saja. Dan kita masih belum jumpa lagi ubat untuk penyakit HIV dan AIDS ni. Okey, jadi sebelum ini berlaku, macam cikgu cakap tadi, awak kena elakkan sebelum semua benda ni berlaku dekat diri awak sendiri. Faham? Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas seterusnya kita akan go through kepada kesan tingkah laku seksual. Okey. Sekian, terima kasih.